علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita dapat meneruskan lagi daripada siri kuliah SPAT kita ni. Sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita membaca bacaan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, jadinya kita sambung pada muka surat berapa? 2 dah. Surat 2 di namun apabila munculnya tak? Apabila munculnya. Baca itu macam mana? Baca ada lagi tak? Namun. Tapi dah habis lagi lah. Terangnya kita dah habis lagi. Setelah kewafatan baginda. Baca dah kan? Kita terang dah kan? Sampai dekat Al-Wathiq. Hak ni baca kan? Hak saya terang? Satu muka surat. Situlah. Berdasarkan penerangan tu Muka surat 2. Kita insya-Allah sambung muka surat 2 pula. Insya-Allah dalam minggu depan. Jadi saya ambil 2 slot minggu ni. 2 slot sebab Ustaz Khairuddin beri ke saya slot dia. Jadi minggu depan slot Ustaz Khairuddin daripada pagi sampai ke pukul 10.45 lah. Boleh. Jadi kitab tu siapa tak ada kitab lagi, kitab tu dalam proses dah. Insya-Allah minggu depan boleh siap lah. Cuma macam mana saya kena bincang balik dengan pengurusan SPAT HQ macam mana dia nak agih ke sini, tak apalah kat daerah-daerah lain tu. Kita sambung pada muka surat yang kedua daripada kitab kita ni. Menceritakan tentang bagaimana perkembangan ilmu akidah ni. Penting kita tahu perkembangan ilmu, sesuatu ilmu, apa-apa ilmu lah. Supaya kita tidak jadi di kalangan orang yang salah faham tentang suatu ilmu. Apabila kita tahu satu ilmu tu berkembang, sejarah perkembangan dia, macam mana dia boleh lahir, kita tidak akan rasa pelik lah. Tak akan rasa pelik dan tertanya-tanya. Zaman Nabi belajar ke tak sifat 20? Ada tak zaman Nabi baca payah-payah gini? Apa pening, senok kepala? Jadi kita tak akan tanya sebab kita faham. Ini bentuk perkembangan ilmu. Macam mana ilmu matematik lah. Daripada Pythagoras dulu zaman Yunani dulu, lepas tu perkembangan Islam akhirnya jadi buku math, buku matematik. Mana? Itu perkembangan ilmu berlaku. Disusun bab-bab, disusun tajuk-tajuk. Mana-mana ilmu pun dia akan berkembang begitu. Dia akan berkembang secara begitu. Jadi tak ketinggalanlah ilmu akidah kita ni. Jadi kita dah sampai pada peringkat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Akidah zaman Nabi kita maklum dah bahawa Nabi ajar akidah secara perbuatan dan juga perkataan, dan sahabat tengok sendiri. Nabi merasai sendiri macam mana akidah tu diterapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagindalah sebaik-baik muallim, khairul muallim, sebaik-baik pengajar. Setelah daripada itu, wafatnya Nabi SAW diganti oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman dan Sayyidina Ali, Khulafah Ar-Rashidin. Apabila luasnya jajahan takluk negara Islam meliputi negeri tinggalan tamadun Parsi dan juga Rom.
Jadi di tanah Arab ni diduduk di antara dua tamadun yang besar. Kat lain ada tapi jauh. Tamadun Parsi di sebelah kita kata timur. Di sebelah timur ni Parsi masuklah sekarang Iraq, daerah-daerah Iran tu. Daerah Iran dan Iraq itu situ dikuasai oleh tamadun Parsi. Dan juga di barat sana oleh tamadun Rom. Barat tu meliputilah bahagian tanah Arab di Syria ke atas tu. Tapi Rom tu bagi Rom timur ada Rom barat. Semuanya beragama dengan agama Kristian, Nasara. Jadi kita boleh kira tamadun Rom lah. Hatta pemerintah yang duduk di negeri-negeri Arab ni di kalangan pemerintah-pemerintah yang dilantik ataupun tunduk kepada kerajaan Rom Byzantine ataupun kerajaan Rom. Rom Byzantine kita kata. Kalau Rom di Itali tu tu Rom kerajaan Rom Itali. Sekarang ni Rom Byzantine ni luas yang mana pada zaman tersebut pusatnya ialah di Turki. Istanbul tu lah, Constantinople. Okey. Itu dipanggil kerajaan Rom Timur. Masuk situ daerah-daerah Syria, Jordan, di belah Lebanon, itu semua berada dalam penguasaan jajahan takluk Rom Timur. Mulalah bila begitu, apabila agama ni berkembang, yang asalnya di tanah Arab, asalnya di Hijaz, mulalah beberapa doktrin ajaran sesat menyelinap masuk ke dalam akidah Islam. Jadi kerana Islam ni berkembang, zaman itu berkembang, kerana melihatkan kepada kezaliman yang dalam kerajaan Rom dan juga kerajaan Parsi ni, satu. Dan juga akidah mereka yang memang akidah yang tidak ada asas yang kukuh, akidah yang sesat. Maka musuh-musuh Islam ni, dia bukan sekadar mahu menghapuskan Islam secara jelas-jelas, mengalahkan Islam melalui peperangan, tetapi dia ada bentuk peperangan Ghazwatul Fikr, perang ideologi, perang pemikiran. Perang pemikiran ni dimasuk macam mana? Dimasukkan dengan cara dia masukkan doktrin. Doktrin ni dia panggil ajaran lah. Ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman sesat yang diselinap masuk dalam agama Islam supaya lama-lama jadi roboh. Kalau macam virus ataupun wabak barah ni sikit masuk, lama dia kembang. Akhirnya tak berfungsi anggota tu sebab kena barah. Akhirnya dia rosak satu badan. Maka begitulah doktrin ajaran sesat ni, dia nampak sikit mula-mula, dia menyelinap masuk, lama-lama dia akan makan, akhirnya menyebabkan runtuh Islam tu. Okey. Maka mulalah beberapa doktrin ajaran sesat menyelinap masuk ke dalam akidah umat Islam. Sebab apa? Bercampur tamadun ni. Kadang-kadang mereka ni yang dengan niat untuk memusnahkan Islam pun ada. Ada juga di kalangan orang tanpa niat pun ada. Dia tak ada niat tapi dia tahu bahawa ajaran dia itu membawa bahaya kepada pemahaman akidah Islam. Nabi SAW pada zaman Nabi sendiri, Sayyidina Umar ni, dia saudara dia ada daripada saudara dia tu, dia menganut agama Nasrani, ahli kitab. Jadi dia pergi rumah saudara dia tengoklah kitab-kitab ni. Kitab-kitab Injil lah kita panggil. New Testamentnya, kitab-kitab yang ditinggalkan oleh ahli kitab terdahulu. Maka dia baca, dia kata, oh menarik juga, sedap cerita dia. Yalah sebab dalam tu kan kitab Samawiyah kan. Bila dia datang bawa Nabi, datang berjumpa Nabi, Nabi melihat dia sedang pegang kitab itu. Sayyidina Umar pegang kitab kita panggil kitab Taurat atau Injil tadilah. Pegang kitab tu, Nabi kata, "Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa an yattaba'ani." Kalau Nabi Musa ada, nescaya tak ada jalan lain kecuali dia kena ikut aku. Jadi Nabi marah Sayyidina Umar. Kata, baca apa kitab ni? Tidak cukuppah Allah Ta'ala turunkan Quran itu? Quran tu Allah Ta'ala turunkan sehingga kan kamu berasa takjub. Sebab dia cerita ke Nabi, ya Rasulullah, dalam kitab-kitab ini ada
ada manfaat-manfaat, ada hikmah-hikmah yang boleh kita ambil. Jadi Nabi beritahu kepada Sayyidina Umar bahawa kalau Nabi Musa ada pun, dia tidak ada jalan lain kecuali dia kena ikut aku. Mau pula nak pergi baca kitab yang mana telah diseleweng sebelum ini. Okay. Jadi ancaman Nabi ataupun kemarahan Nabi itu, jadi Nabi Sayyidina Umar tinggalkanlah. Sekarang ni berdasarkan hadis ni, boleh tak kita nak kata kajian tentang perbandingan agama tu boleh ke tak? Kalau orang tanya. Bukan, tak, jangan faham, salah faham. Perkataan Nabi itu dituju kerana sebab tertentu. Sebab tertentu dan matlamat tertentu, iaitu untuk jangan menyebabkan sahabat menupukan kepada selain daripada Quran, sehingga dia lupa dan juga tidak tumpu kepada Quran. Masa tu turun Quran, turun wahyu. Jadi Nabi tak mahu bercampurnya benda-benda yang tak betul dengan benda-benda yang betul. Maka Nabi larang sahabat supaya terima daripada dia benda hak suci je. Zaman tu betul tu. Maknanya kalaulah para sahabat ni pada zaman tersebut dia campur pandangan dia dan apa yang dia ambil daripada Nabi dan apa yang dia baca sendiri daripada kitab, tak jadi bahaya. Akan bercampurlah. Hak ni wahyu syariat Nabi Muhammad ke syariat umat terdahulu. Jadi larangan Nabi dan kemarahan Nabi itu ada sebab tertentu. Sehingga kan Nabi tidak benar sahabat tulis hadis Nabi, perkataan Nabi. Kecuali beberapa orang yang tertentu saja. Apa yang Nabi buat, apa hafal. Adapun tulis Nabi tak benarkan kecuali beberapa orang sahabat tertentu saja. La taktubu anni ghairal Quran, faman kataba anni ghairal Qurani famhuhu. Siapa jangan tulis daripada aku selain daripada Quran, jangan tulis. Siapa yang ada tulis hadis perkataan selain daripada Quran, maka padang sekarang. Sebab apa? Takut bimbang bercampur Quran dengan hadis. Kerana perkataan Nabi ni dari segi kedudukannya, dia ini nombor 2 dari segi ketinggian bahasa. Yang pertama Al-Quran. Itu tahap bahasa yang memang tidak ada bandingannya. Manusia tak boleh nak buat. Yang keduanya ialah perkataan Nabi. Hadis Nabi ni kedudukan dari segi keistimewaan dan juga bahasa tu nombor 2. Lepas pada Quran, lepas pada kalamullah, perkataan Nabi lah perkataan yang paling fasih, afsah, paling fasih. Jadi dibimbangi bercampur Quran dan juga hadis, maka Nabi tak benarkan sahabat ni tulis selain Quran aja. Kecuali berapa orang yang tertentu sangat. Jadi sahabat ni hafal, sahabat ni ingat, dan lepas daripada itu, setelah mana Quran itu dibukukan, Quran dihimpun dan tidak lagi ada kemungkinan untuk bercampur. Kerana Quran ni dah terjaga selepas Nabi wafat, barulah permulaan ditulisnya hadis-hadis Nabi. Okey. Hadis ni ditulis selepas kewafatan Rasul. Ibnu Shihab Az-Zuhri, orang yang pertama kata mengumpulkan al-hadis. Pada zaman Nabi, dia tidak ditulis macam mana penulisan Quran, dibukukan sekali semua tak. Apa? Sahabat-sahabat apa? Sahabat-sahabat ingat. Dan mereka ni jangan ingat macam kita. Kapan tak lagi duk ingat. Kita mari pun minggu lepas dah ingat dah. Mereka itu kelebihan sahabat ni diberi ketajaman akal dan ingatan kuat. Diberi gitu. Ada kelebihan tu ada. Kita tak pelik pun bila kita lihat zaman sekarang pun ada boleh hafal tapi tak amal. Jadi bila seorang boleh menghafal, boleh diberi ingatan yang kuat, maka tak pelik Tuhan beri kepada golongan tertentu yang mana ditakdirkan mereka ni menjadi pembawa syariat Nabi Muhammad.
Sebab itu hadis ni, dia syarat-syarat dia kena tawatur, kena sahih, kena sanadnya. Kalau hadis tawatur pula mesti diriwayatkan oleh bilangan yang ramai. Tujuannya apa? Tujuan untuk memastikan bahawa perkataan tu betul, memang betul Nabi kata. Maknanya bukan sebarangan lah bukan sebarangan. Okey. Sambung lagi. Jelas Jelas Ada nak tanya? Tanya je. Ya. Dia zaman Nabi ada dah ajaran sesat. Musailamatul Kazzab tu zaman Nabi dah. Masa Nabi ada pun ada dah orang ngaku Nabi. Masa Nabi ada dah orang ngaku Nabi. Jadi lepas Nabi wafat, orang ngaku Nabi tak pelik lah. Orang ngaku Tuhan ada. Orang ngaku Tuhan pun ada. Lepas tu perkembangan jajahan takluk ni, pada zaman Nabi terakhir paling jauh Nabi pergi ialah Nabi hantar ke Mu'tah. Mu'tah ni dikira Syam lah. Syam. Tak kat Jordan lah. Mu'tah. Itu yang tempat yang paling jauh pada zaman Nabi hantar tentera. Tapi tak menang masa tu sebab, bukan tak menang, mana tak tawang lah. Mereka dikira menang lah sebab pihak Rom berundur. Cumanya mereka tidak meneruskan dan tidak ada tawanan daerah apalah. Cuma Khalid Al-Walid berjaya menyelamatkan tentera Nabi ni daripada mati. Dengan strategi perang dia yang dibuat dengan yang hebat lah. Perang Mu'tah. Boleh tengoklah dalam macam mana strategi dia buat. Cari je tarik perang Mu'tah. Jadi masa tu Nabi ada lagi. Tapi Nabi tak pergi sekali. Nabi tidak pergi sekali. Nabi utus Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Al-Harithah. 3 orang. Mati belaka 3 orang ni, sahabat mesyuarat melantik Khalid Al-Walid menjadi ketua perang. Sebelum Nabi hantar tu, Nabi tahu dah kalau seorang ni mati ganti hak ni, kalau mati hak ni ganti hak ni. Kalau mati 3-3 ni, kamu berbincanglah lantik ketua di kalangan kamu. Dan masa Nabi duduk Madinah, Ja'far Tayyar mati, dia tahu. Wahyu Allah Ta'ala beri, kata mati dah Ja'far bin Abi Talib. Itu tempat yang maknanya pada zaman Nabi lah. Lepas tu zaman Sayyidina Abu Bakar dah berlaku dah. Yang paling pesat, kita panggil paling besar je pada zaman Sayyidina Umar. Masa tu masuk dia ke mana? Ke Mesir, ke Iraq, ke Syria, Baitul Maqdis. Itu Maqdis dia dapat pergilah maknanya. Jadi pada zaman Sayyidina Umar. Kemudian zaman Sayyidina Osman pun sama, lagi luas. Zaman Sayyidina Ali tak lama berlaku pergolakan. Lepas tu zaman Umayyah, masa tu besar, sampailah ke Andalus, ke Maghrib, sampai ke Morocco. Sampai ke Morocco sana. Spanyol lah kita. Morocco belah ni Spanyol. Jadi itu semua memang akan berlaku percampuran tamadun dan juga pencampuran ideologi. Okey. Setelah kejatuhan khalifah keempat Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah, zahirlah aliran akidah yang menyeleweng berada dalam masyarakat umat Islam. Sebelum tu akidah secara kita kata mazhab yang khusus tak ada lagi lah. Ada akidah sesat tu ada, tapi mazhab khusus. Sebab nak berlaku mazhab ni, dia perlu kepada masa dan juga perlu kepada beberapa faktor lain. Jadi mazhab dia kena ada pengikut, kena ada ramai, kena ada tulisan, kena ada usul dia, manhaj dia, dia punya metod dia, baru jadi mazhab. Lepas Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu meninggal, maka zahirlah aliran akidah yang menyeleweng berada dalam masyarakat umat Islam.
Namun mereka tidaklah mewakili majoriti ramai dan tidak dominan. Mereka tidak ramailah dan bukan dikira sawadul azam. Yang istimewa umat Nabi kita SAW ni, kita sebagai umat Nabi, Allah Ta'ala janjikan terpelihara umat Nabi daripada jadi rosak bilangan ramai, sesak dalam jumlah yang ramai. Nabi sebut alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjemaah. Berjemaah buat apa? Jamaah yang dimaksudkan makna sawadul a'zam, kumpulan ramai di kalangan umat Islam. Makna jangan ambil aliran hak sikit-sikit yang terpecil ni. Allah Ta'ala sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu antara sebab terjaga umat Nabi ni dan sebaik-baik umat kerana ada amal ma'ruf nahi munkar. Hak ni pada umat terdahulu Bani Israel tidak berlaku secara terang. Bila berlaku kesalahan, mereka sembunyi. Kadang-kadang kena suap sikit tutup mulut. Kadang-kadang nak jaga puyuk nasi senyap. Benda ni tak berlaku secara besar dalam umat Nabi. Umat Nabi pasti akan ada pihak yang akan menzahirkan kebenaran. Pihak yang akan amal ma'ruf nahi munkar. Okay. Nabi SAW sebut la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak akan berhimpun umatku atas kesesatan. Ni jaminan daripada Nabi, umat dia ni tak akan berhimpun setuju atas perkara sesat. Takkan. Hadis lain lagi Nabi sebut alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kamu ikut majoriti umat Islam ini. Fa inna man syadza finnar, kerana orang yang berasingan, yang pelik daripada kumpulan yang ramai, maka dia akan masuklah pelik, dia akan jadi keseorangan juga dalam neraka. Siapa yang tak mau ikut majoriti umat Islam ni, nak buat sendiri, nak buat kefahaman sendiri, maka sebenarnya dia itu telah buat kefahaman yang akan menyebabkannya masuk dalam neraka. Man syadza finnar, siapa yang pelik maka dia akan duduk keseorangan lah dalam neraka nanti. Bukan seorang diri, neraka seorang, bukan maknanya tak ada orang tolong dia lah. Bukan mana neraka dia seorang je. Jangan salah faham pula. Okay. Jadi dari kerana itu disuruh kita ikut majoriti. Jadi majoriti sekarang akidah apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Itu. Bilanglah negara mana pegang akidah tu. Tiba-tiba kita tak mau ikut. Kita tak rasa bahaya ke? Tak rasa bahaya ke? Ramai-ramai negeri kat Malaysia ni nak ikut Ahlussunnah. Ada senegeri tu tak ambuh. Bukan, lain sikit lah. Tapi masih dalam Ahlussunnah lagi. Cumanya gitulah. Maka ikut majoriti ramai ni ialah menjaga kita daripada menyeleweng kepada ajaran-ajaran sesat. Sebab itu dia kata tidak dominan walaupun ada. Kerana para sahabat dan murid-murid mereka daripada alim ulama tabi'in berusaha menyebarkan akidah sebenar dan melawan doktrin ajaran sesat dengan hujah dan kebijaksanaan. Zaman Sayyidina Ali kalau kita tengok ulama tulis tentang debat dia dengan golongan Khawarij, debat dia dengan golongan etis, kita tengok hebatnya. Makna perbicaraan akidah menggunakan akal ni dah berlaku dah. Bukan maknanya orang belajar sifat 20 ke dia ni tak. Pada zaman dahulu lagi hebat. Cumanya mereka tidak susun macam mana kita sekarang. Tapi mereka berhujah dengan akal bila berlawan dengan musuh-musuh Islam. Bila berlawan untuk menegakkan akidah yang sebenar, mereka menggunakan hujah akal juga. Okay. Kemudian kata dia, apabila munculnya mazhab Mu'tazilah dan berkembangnya mazhab tersebut disebabkan mereka menyusun kaedah dan menulis dalam bidang ilmu kalam dan akidah, maka akidah umat Islam diancam kesuciannya. Okey. Jadi kenapa kita dah sebut Mu'tazilah sangat ni? Orang kata Mu'tazilah ni tak ada dah.
macam gocoh ngatu. Benda hak tak ada dah. Tengok. Mu'tazilah kenapa di highlight Mu'tazilah? Sebab apa dak highlight liberal, dak highlight pluralisme, apa dak highlight? Kita highlight juga. Cumanya dalam perbincangan kitab lama ni, liberal, pluralisme, golongan apa lagi? Anti hadis. Mereka tu sebenarnya fahaman benih daripada Mu'tazilah. Benih ni Mu'tazilah. Jadi bila kita rawat asal, akar bagi masalah, jadi hak cabang-cabang tu senang. Kita rawat akar dia, kita tahu dah akar dia. Ni fahaman ni Mu'tazilah ni. Jadi senang. Sebab itu kitab-kitab lama masih membicarakan Mu'tazilah ni. Dan masih relevan. Ada orang kata tak relevan tak? Bagi saya lah. Saya kata tak faham, orang tu tak faham. Sebab walaupun tidak ada nama Mu'tazilah sekarang. Persatuan Mu'tazilah Kuala Terengganu. Ada. Tapi fahaman Mu'tazilah itu ada dalam masyarakat. Okey. Siap keluar TV. Keluar TV, keluar radio, buku penulisan. Okey. Jadi bila begitu, Mu'tazilah ni dianggap ancaman yang bahaya. Sebab apa? Mu'tazilah ni dia bukan sekadar dia ceramah gitu. Dia ada kitab dia. Kitab dia ada kaedah, manhaj. Patut ada pengikut, ada guru, ada susunan, ada tokoh dalam tu. Ni bahaya. Bila sesuatu tu dah jadi, kita panggil orang panggil apa? Jadi dalam bentuk mazhab. Jadi dalam bentuk, kalau kita ni organisasi lah. Organisasi. Sama kok kalau ajaran sesat. Kalau seorang tu sesat, biasa jabat agama tak layan ni. Biar je, dia sesat orang, tak dia. Tapi bila kesesatan itu ada ramai ikut. Patut ada organisasi pula. Ni ketua dia, ni penasihat dia, ini bendahari dia. Hak ni cawangan ni. Jadi bahaya. Kemudian ni pula ada aktiviti pula. Mu'tazilah pun sama. Mereka mendekati umara, pemerintah-pemerintah supaya dapat jawatan dalam kerajaan. Qadi daripada dia. Mahkamah daripada dia. Hak jaga ni daripada dia. Senanglah. Bila bersistem sebegitu, bahaya. Bila bersistem gitu, bahaya. Mana-mana pun organisasi, begitulah. Bila ada sistem yang gitu, kalau dia bawa fahaman salah, bahaya. Sebab tu kerajaan patau hak jenis gini. Kalau seorang sesat, kerajaan tak tu sangat. Mu nak sesat seorang. Tak ganggu orang. Tapi bila ada kuasa lagi, bahaya. ISIS, Daesh semua sekali tu kan itu. Apatah lagi kalau dia boleh pegang tampuk kuasa. Tentera dia pegang. Senjata dia ada. Ni boleh menyebabkan haru negara. Musnah negara. Okay. Syria hancur, Iran hancur, Iraq hancur. Sebab tu Syria tu setengah pasang lah. Kalau Dimas tu masih dipegang kerajaan ni lah. Benda tu Hasad. Sebut bom, sebut Daesh, sebut ni kan bunyi bom. Bahaya gitu. Sebut Daesh, sebut. Okey. Maka akidah umat Islam diancam kesuciannya, ketulinan. Mazhab Mu'tazilah menjadi kuat apabila sebahagian Khalifah Abbasiyah turut menyokong perkembangan mazhab ini, seperti yang berlaku pada zaman Khalifah Ma'mun, Al-Mu'tasim dan juga Al-Wathiq. Tiga orang ni lah dikira zaman Mu'tazilah sedang naik. Tiga khalifah ni. Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal pun ada waktu ni lah. Hak kena penjara tu. Pada zaman ni lah. Sehingga zaman Wathiq pada akhirnya bertukar pada lain, barulah dilepaskan Imam Ahmad. Jadi bila disokong oleh pemerintah,
lagi jadi bahaya. Jadi bahaya. Tapi memang orang-orang yang kita kata yang bawa aliran-aliran apa pun, mereka akan cubalah mendekati pemerintah ni tujuan apa? Kerana kalau ada pemahaman selagi, kurang-kurangnya mereka mendominasi, utamanya dalam bidang agama. Kalau kita kira ni macam tiga mazhab Mu'tazilah ni nak kawal menteri agama lah. Dia ni bertindak sebagai menteri agama lah. Nak kawal tentang isu-isu agama ataupun institusi agama dalam khalifah. Sehingga khalifah nak apa-apa pun tanya dia. Kena tanya kepada pemuka-pemuka Mu'tazilah. Okey. Namun setiap zaman ni kita bagi ni lah tak? Senang sikit ni. Siapa nak sambung ni? Siapa? Kau puan pula ke mana? Tak apa. Baca je. Baca saya terang. Boleh? Tak apa, siapa-siapa boleh. Namun setiap zaman tidak lengkap daripada ulama yang memperjuangkan akidah yang sahih, berpandukan manhaj Rasulullah dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dinukilkan bahawa Imam Abu Hanifah wafat pada 150 Hijrah, lebih 20 kali bermusafir ke Basrah untuk berdebat dengan golongan Khawarij, Syiah, Qadariyah dan Dariyah. Atheism. Sebahagian ulama menganggap beliau sebagai mutakallim yang awal daripada kalangan ulama fiqh ahli sunnah wal jamaah. Tulisan dan pandangan beliau lah yang menjadi asas kepada kitab akidah seperti akidah Tahawi dan kitab-kitab mazhab Maturidiyah yang dinisbahkan kepada Abu Mansur al-Maturidi. Okey, terberti situ. Okey. Jadi dia kata jadi setiap zaman tidak lekang daripada ulama' memperjuangkan. Itulah sebab selagi mana Allah Ta'ala menginginkan bahawa Islam ni ada di muka bumi ni, maka selagi itulah Allah Ta'ala akan mempersiapkan orang-orang yang akan menjaga agama dia. Sebagaimana Quran pun sama. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kami akan jaga. Maka Allah Ta'ala persiapkan orang-orang ni untuk jaga Al-Quran. Ada orang hafal Quran, ada orang mahir tafsir, ada mahir lughah, ada orang mahir bidang akidah. Tujuannya apa? Tujuan nak jaga agama Allah ni. Sehingga waktu yang Tuhan tentukan nak akhir zaman tu, masa itulah Qurannya ditarik. Orang tak kenal dah Islam tu apa. Orang tak sebut dah Allah. Nampak? Sehingga waktu yang Allah Ta'ala tentukan. Maka ada ulama'-ulama' yang mana mereka ini Allah Ta'ala tentukan, berikan mereka ni duduk pada tempat, mereka menjaga akidah. Contoh yang kita boleh ambil sebagaimana disebut ialah Imam Abu Hanifah. Sebelum tu ada lagi, zaman Sayyidina Ali pun ada. Cuma kita ambil kepada Imam Abu Hanifah dululah. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijrah. Dia berulang-alik ke Basrah untuk berdebat dengan golongan-golongan sesat ni. Golongan Khawarij, golongan Syiah, golongan Qadariyah, golongan Dahriyah. Dahriyah ni etis. Dahriyah ni etis. Jadi antara yang dianggap ataupun dinukilkan sebagai debat yang berlaku antara Imam Abu Hanifah ni, mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah dengar dah lah. Ada satu hari, seorang daripada etis Dahriyu ni, dia etis. Dia berdebat dengan ulama'-ulama'. Berdebat dengan ulama'-ulama' di Iraq. Ulama' tak boleh nak jawab dia. Ulama' tak boleh nak mematahkan hujahnya. Soalan dia tanya, dah Tuhan ada, mana Tuhan duduk? Kalau ada mesti bertepat.
Antara soalan-soalan yang dia kemukakan kepada ulama ni. Jadi ulama tak boleh nak jawab dengan hujah yang bagi dia hujah yang kuat. Dia tak mahu hujah ayat Quran, tak mahu. Nak hujah akal yang boleh mematahkan, menyenyapkan dia, membisukan dia, menyebabkan dia tak boleh nak lawan lagi. Maka pergilah kepada Tok Guru, kepada Imam Abu Hanifah, Hamad. Jadi Hamad ni terkenal sebagai seorang ahli hadis, ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia tanya, kata, kamu kata Allah Ta'ala tu wujud, ada, tapi ada tu hang tak ada tepat. Sedangkan setiap yang ada tu mesti bertepat. Ni macam ayat apa ni? Macam hujah apa ni? Hujah orang kata Tuhan bertepat. Sama. Dia kata Imam Ahmad, dia kata, mu kata Tuhan ada, padahal ada tu mesti bertepat. Tapi kamu kata Tuhan tak bertepat. Jadi aku nak berdebat denganmu. Ada lagi orang lain tak? Oh boleh tu. Orang tunjuk kepada Hamad. Sebab dia lah kiranya syekh ataupun guru lah. Guru besar di Iraq. Jadi Hamad dipanggil oleh khalifah. Debat ni debat depan khalifah. Depan debat-debat dalam bilik tertutup. Patut tidak dibenarkan rakaman. Dia debat depan khalifah. Debat depan khalifah. Sebab apa? Nak tahu betul salah ni. Maka khalifah pun menyuruhlah Imam Hamad datang untuk berhujah dengan dia. Jadi Hamad kata ginilah, beri tangguh aku esok. Bagi tangguh aku sehari, esok aku akan datang. Jadi dia pun payah juga soalan. Bimbang juga sebab apa? Sebab dia mewakili ahli sunnah. Bukan dia bawa diri dia. Dia mewakili aliran ahli sunnah. Kalau kita kadang, kalau orang berdebat lah. Orang berdebat. Kalau orang tu wakil institusi. Dia kata ni pandangan saya, tak apa. Tapi kalau dia wakil institusi, kalau kalah, akan buruk nama institusi dia. Sekarang ni dia bawa nama Islam. Lawan golongan etis. Maknanya, Islam tu atas dia. Mana kalau kalah dia pada zahir, walaupun Islam takkan kalah. Tapi kalau pada zahir, orang nampak dia kalah, habis lah. Sebab tu nak pilih orang berdebat ni, berat juga. Dan orang yang memberanikan diri untuk berdebat ni, dia kena fikir banyak kali. Dia ni mewakili pihak Islam, pihak ahli sunnah ni, dia kena fikir, aku mampu tak? Kalau tak mampu, baik dah sedebat. Baik dah sedebat. Kadang-kadang bukan kerana hujah tak betul, tapi kerana cara penyampaian tu. Pihak salah, debater. Ahli debat. Buat kelak debat pula. Wakil debat, pengajar debat. Hak mari ni orang salah jadi senyap, jadi warak, jadi ni dah. Kalau ke dia lah. Dia tulis sikit je. Walaupun maklumat betul, tapi kerana kepetahan dan juga susunan hujah tu tak boleh lawan orang ni. Masyarakat kita dah memang takkan nilai betul ke tak. Selama ni hak buat debat-debat tu lah. Hak ramai komennya, menang ke siapa? Menang hak sedap cakap. Tak? Menang kepada yang sedap cakap, bukan menang pada isi. Sebab masyarakat awam nak tengok awak hujah benda, orang tak faham. Orang nak tengok siapa sedap cakap, siapa boleh senyapkan lawan dia. Jadi berat tu. Maka Hamad bin Sulaiman ni, guru kepada Imam Abu Hanifah ni, balik dalam kuliah dia termenung fikir. Jadi Imam Abu Hanifah masa tu kira remaja lah. Masih kanak-kanak remaja lagi. Tengok tok guru dia dalam keadaan susah hati. Jadi dia tanyalah, wahai tuan guru, kenapa aku lihat kamu susah hati ni? Dia kata, aku telah dipanggil oleh khalifah untuk berdebat dengan orang etis tadi. Di depan himpunan para ulama. Ramai-ramai. Jadi aku bimbang lah. Aku bimbang. Dan semalam kata aku bermimpi. Semalam pula aku mimpi. Jadi Imam Abu Hanifah tanya, apakah mimpi tuan guru? Dia kata, aku bermimpi
melihat satu dusun yang luas, kebun yang luas. Lepas tu ada pohon kayu yang berbuah. Kemudian muncul seekor babi, mari masuk dalam kebun tadi, makan buah-buah tersebut. Sehingga habis daun, habis buah dimakan. Tinggal sebatang kayu saja. Kemudian muncul seekor harimau daripada umbi pokok tu, terus menerkam babi tersebut dan membunuhnya. Jadi mimpi sekarang. Lepas tu kata aku mimpi. Yalah, sebab apa? Dia bawa nama Islam ni. Lawan orang etis. Aku mimpi ada kebun. Dalam kebun tu ada pokok yang berbuah. Pokok yang rimbun. Tiba-tiba ada babi. Babi mari makan habis. Makan habis daun pokok, makan buah tu. Tinggal batang pokok saja. Lepas itu, tiba-tiba keluar daripada bawah umbi pokok harimau. Keluar harimau, mari tekan babi tu dan bunuh dia. Jadi Imam Abu Hanifah kata, wahai Tuan Guru, Allah Ta'ala beri aku ni tahu sikit-sikit takbir mimpi. Bagi aku mimpi ni baik untuk kita. Baik untuk kita dan buruk untuk musuh kita. Ni mimpi hok menang kita ni. Jadi Tok Guru dia tanya, takbirkanlah mimpi tu, wahai Nu'man. Nu'man ni Imam Abu Hanifah lah. Jadi dia kata, Imam Abu Hanifah kata, masa tu dia ngaji dengan Tok Guru dia. Dia kata dusun yang luas itu, kebun yang luas itu ialah agama Islam. Pokok yang berbuah itu ialah para ulama. Batang kayu yang tinggal satu tu ialah Tuan Guru. Babi yang muncul tadi tu ialah Dahri. Dan harimau yang bunuh itu saya. Harimau tu saya. Jadi gini, hari ni nak debat, tak usah bimbang. Saya ganti Tuan Guru. Saya akan debat untuk pihak Tuan Guru. Faham tak? Jadi, pergilah berangkat dia dengan Hamad, pergilah ke perhimpunan ulama yang khalifah buat. Okay. Jadi, Hamad bila dengar gitu, gembiralah dia. Maka pergilah ke masjid besar ni, berdebat di masjid besar di Iraq. Maka orang lain siap berhimpun dah. Maka Dahri tadi tanya, siapa yang akan jawab soalan aku ni? Siapa yang akan jawab soalan aku ni? Jadi Imam Abu Hanifah kata, aku akan jawab. Tok Guru. Jadi Imam Abu Hanifah suruh Tok Guru duduk atas kursi, dia duduk bawah. Duduk kiranya di kaki Tok Guru dia. Di bahagian bawah, Tok Guru duduk atas kursi tinggi, dia duduk di bahagian tepi, di kaki Tok Guru dia. Saya akan ganti Tok Guru saya. Saya wakil lah bagi guru saya untuk jawab. Okey. Tanya, mu siapa? Siapa kamu budak? Apa kamu? Dia kata orang hok ulama besar-besar yang berserbang, berjubah besar, berlengannya besar, kalah dengan aku, mu nak jawab dengan aku ke? Okey. Dia kata Allah Ta'ala tak beri ilmu ikut saiz, ikut pakaian, ikut besar lengannya. Tetapi Allah Ta'ala memberi ilmu kepada siapa yang dia. Yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala beri hikmat, ilmu, kebijaksanaan tu kepada siapa yang dia nak. Okay. Jadi, engkaukah yang akan jawab soalanku? Dia kata, ya. Aku akan jawab soalan kamu dengan taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah ni dia tanya, adakah Tuhan tu wujud? Soalan pertama. Adakah Tuhan tu ada? Jawab Imam Abu Hanifah, ya. Ada. Jadi, etis tak ditanya lagi. Kalau ada, di mana dia? Abu Hanifah kata, tidak bertepat. Ada dia, tidak bertepat. Lalu, orang Dahri tadi, etis dia kata, mana mungkin ada tapi tak tepat? Mana mungkin ada tapi tak ada tepat? Kalau ada, mesti boleh tunjuk. Mesti ada tepat. Imam Abu Hanifah kata, bukti jawapannya ada pada dirimu sendiri. Jawapan bagi soalan kamu ada pada diri kamu sendiri. Jadi orang tu pelik. Kat mana? Mana jawapan dia? Jadi Imam Abu Hanifah tanya, Tuan tidakkah mempunyai nyawa? Mu ada nyawa tak? Ada. Memang ada.
Di manakah tempat nyawa atau roh kamu ada? Tunjukkan saya. Kat tangan kah? Dekat mana tu? Di kaki kah? Di kepala kah? Di ta kah? Tunjuk. Dah kamu kata kalau setiap yang ada tu boleh tunjuk bertepat. Mu ada roh tak? Ada nyawa tak? Ada. Tunjuk kat mana? Roh kamu, nyawa kamu. Ada di kaki ke? Ada di perut ke? Orang ni tak boleh jawab. Tercengang-cengang. Tidak tahu nak jawab. Okey. Kemudian Imam Abu Hanifah jawab lagi. Bukankah air susu tu ada lemak? Air susu dalam tu ada lemak dia. Ada? Ada lemak dia. Kata, etis tak dia kata, betul. Ya. Di manakah letak lemak tu? Di dalam susu. Di sebelah atas ke sebelah bawah? Kat mana? Tak boleh nak tunjuk. Jawapannya tak boleh nak tunjuk. Jadi Imam Abu Hanifah kata, sebagaimana roh tidak bertempat dalam tubuh, tak tahu duduk manalah. Lemak tidak bertempat dalam susu, maka Allah juga tidak tepat dalam alam warna ni. Nampak? Walaupun hujah tu sebenarnya, kalau dari segi hujah burhan taufik tu, dia tidaklah makna sekonkret atau kuat, tapi sudah padang untuk jawab soalan tu. Sudah padan untuk jawab soalan tu. Sebab tu dalam debat ni tak mesti hujah tu mesti perfect. Dalam nak debat, hujah tak mesti perfect dan tidak mesti berfakta yang sangat kuat. Sikit je tapi padang dah untuk mematahkan, cukup dah. Sebab itu bukan mesti orang tu bijak sangat-sangat nak debat ni. Tak payah, pandai cakap dah apa dah. Ada maklumat sikit pandai cakap boleh dah. Okey. Jadi begitulah Allah Taala. Selesai satu soalan. Kira kalah lah. 1-0. Orang pun sorok. Okay. Soalan kedua pula dia kata, apa yang ada sebelum Allah dan apa yang ada selepas Allah? Okey, bagi kamu kata kamu Allah Taala tu dah. Sebelum Tuhan ada apa? Selepas Tuhan tu ada apa? Ya kalau kita tengok sekali, nak jawab ke mana? Sebelum Tuhan tak ada apa-apa, selepas Tuhan tak ada apa-apa. Dah. Ada ke macam tu? Jadi Imam Abu Hanifah kata, tidak ada sesuatu sebelum Allah dan tidak ada sesiapa pun selepasnya. Sebelumnya tidak didahului oleh sesuatu, selepasnya tidak didahului oleh sesuatu. Jadi orang IT tadi tanya, bagaimana dapat faham sesuatu yang tidak ada sesuatu yang mendahului wujud dan tidak ada sesuatu yang selepasnya? Nak faham mana benda tak ada dulu, tak ada kediam. Dulu pun tak ada, kediam pun tak ada. Gitulah bahasa kita. Satu benda dulu pun tak ada, kediam pun tak ada. Jadi Imam Abu Hanifah kata, buktinya ada pada dirimu kan juga. Jawapan dan buktinya ada pada diri kamu juga. Jadi Sidahri kata, apa dia? Imam Abu Hanifah kata, tiada sesuatu pun yang tengok jangan jari kamu. Tak jari. Sebelum jari, ibu jari, ada benda. Selepas jari kelingking ada benda. Ada. Sebelum ibu jari tidak ada sesuatu, selepas jari kelingking tidak ada sesuatu. Jadi buktinya tanganmu sendiri. Tanganmu tu tak ada sebelum ibu jari tu sesuatu, tak ada selepas kelingking tu sesuatu. Cukup dah, bagi tu cukup dah. Pak tanya benda tak ada sebelumnya sesuatu, selepasnya tak ada sesuatu. Bukannya nak jawapan konkret sangat. Kalau kita tengok hujah ni, benda kait dengan jari dengan tu, betul lah. Tapi cukup dah. Dia kata tak ada sesuatu yang sebelumnya tak ada sesuatu, selepasnya tak ada sesuatu. Dia kata ada. Jauh jari. Jari ni sendiri. Buktinya di diri kamu sendiri. Ibu jari tak ada selepasnya sesuatu. Jari kelingking pun tidak ada selepasnya sesuatu. Okey. Jadi habis 2-0. Lalu soalan ketiga Dahri tanya, dia kata apa yang dilakukan oleh Allah Taala sekarang?
Dah kalau kata Tuhan kamu ada, dah Tuhan buat benda sekarang. Tuhan kamu ni buat apa? Ma fa'ala rabbukal an. Tuhan kamu buat benda sekarang. Kalau mu kata Tuhanmu ada. Jadi dia kata gini. Ginilah cara soalan kamu tak betulnya. Dia patutnya orang yang sekarang ni, orang yang bertanya tu, dahri tu, dia ada di atas, kita panggil podium lah. Atas apa ni? Atas pentas. Atas pentas tinggi. Kalau tapi ni kat mimbar awak dalam masjid. Berada di atas mimbar. Jadi tanya soalan, berada di tempat tinggi. Dia kata, Imam Abu Hanifah kata, tak apa kena cara ni, ginilah aku nak jawab, aku duduk atas tu. Aku nak jawab, aku kena duduk di atas mimbar. Mu turun sini sekejap. Mu turun sekejap. Maka, dia pun turun lah. Imam Abu Hanifah naik atas mimbar. Duduk di tempat yang etis tak diduduk. Dahri duduk. Jadi, Imam Abu Hanifah kata, soalan bagi jawapan Tuhan, ialah sekarang Allah Ta'ala menurunkan kamu dan menghinakan kamu dan menaikkan aku dan menaikkan ahli sunnah di atas tempat tinggi. Mu duduk bawah, aku duduk atas. Tu Tuhan buat. Tuhan sekarang menurunkan kamu dan menghinakan kamu dan Allah Ta'ala menaikkan aku dan mengangkat agamanya. Maka dalih jawab dia betul. Hak Tuhan buat, berlaku Tuhan buat tu. Sebab kalau Tuhan tak buat, takkan berlaku. Jadi akhirnya dia ni pun sendiri akhirnya senyap, tak boleh jawab apa. Tiga-tiga soalan berjaya dijawab dan bagi dia jawapan tu dia boleh terima. Dan orang dengar logik. Cukup dah. Dah cukup dah. Maka dia pun kalah lah, dia kalah. Jadi betul lah takwilan mimpi yang diberitahu oleh Abu Hanifah kepada gurunya Hamad tadi. Ada lagi antaranya, ni mungkin kita pernah dengar jugalah. Ni juga berdebat dengan etis ni. Zaman Abu Hanifah ni banyak berlaku gini. Dan Abu Hanifah duduk mana? Duduk di Iraq tu sendiri. Iraq ni memang terkenal lah dengan pusat-pusat pemikirannya, dengan golongan-golongan akliyun, wak guna akal ni terkenal. Jadi sama juga Imam Abu Hanifah diajak berdebat oleh orang etis juga. Oleh orang yang tak percaya Tuhan. Bagi dia kata alam ni jadi dengan sendiri. Mana pernah kita tengok Tuhan buat alam ni? Tiba-tiba ada dah. Maka alam ni tidak ada penciptanya. Kalau ada mesti kita tahu. Mesti kita nampak dia buat. Tapi alam ni ada sendiri. Pokok tiba-tiba lepas hujan tumbuh pokok. Siapa buat tumbuh? Tak pernah boleh tengok orang tanam. Tumbuh sendiri. Tak. Awan tiba-tiba bergerak. Tak pernah boleh tengok orang duk tiup. Jadi alam ni sendiri. Dia boleh jadi sendiri. Tidak perlu kepada pencipta. Maknanya tak percaya kepada Tuhan. Dia ajak Imam Abu Hanifah berdebat. Jadi Abu Hanifah pun nak pergi kata tak apalah. Kita jumpa esok waktu bergiam-giam. Jadi pada keesokan harinya tunggulah ni. Orang aktif ni tunggu di tempat berdebat yang dijanjikan. Daripada pagi tunggu. Imam Abu Hanifah tak mari. Semayang Zuhur dulu. Semayang tak tahu lah. Semayang Zuhur dulu. Tak mari juga. Lepas tu tunggu. Asar. Tak mari juga. Nak habis ke akhir waktu petang dah. Barulah Imam Abu Hanifah mari tercungak-cungak. Mari dalam keadaan, kita kata, dalam keadaan pelik dan juga itulah. Pelik dan dalam keadaan yang luar biasa. Jadi, etis ni marah ke Imam Abu Hanifah. Apa tuan lewat ni? Kamu ni imam kepada umat Islam. Takkan kamu nak mungkir janji? Kita nak berdebat hari ni. Ni nak habis hari dah. Baru mari. Dia kata, saya tak tipu pun. Saya kata hari ni. Selagi mana dah habis hari ni, saya mari. Faham tak? Saya tak tipu pun. Masih ada hari kan? Jadi, dia tanya lagi, dah kenapa lewat ni? Sebenarnya begini. Saya ni bukan sengaja nak mari lewat. Saya dah siap dah tadi nak mari. Tapi untuk datang ke tempat ini, saya perlu melalui sungai.
saya kena menyeberang sungai. Jadi bila saya sampai di tepi sungai, tak ada sapang. Jadi saya tak boleh nak menyeberang. Saya pun duduklah termenung, tunggu orang mari sapang. Tiba-tiba pokok yang ada di tepi sungai tu jatuh sendiri. Lepas dia jatuh sendiri pun, kayu dia terbelah sendiri. Menjadi papan-papan. Kemudian tu papan-papan tu bercatung sendiri. Kemudian terikat menjadi sebuah kapal, sebiji kapal. Lalu pun saya pun naik kapal tu, pergi mari sini. Tapi saya tak boleh tercengang sebab tu, macam mana kata boleh kapal pokok tu yang ada di tepi sungai jatuh sendiri. Tiba-tiba boleh terbelah sendiri. Menjadi kayu-kayu. Lepas tu bercatur sendiri. Menjadi sapang. Lepas tu barulah saya boleh mari sini. Dah hari tu kata, bahasa kita, minum air ketung. Kata, tuan nak tipu saya. Takkan tuan nak tipu saya. Mana boleh sampan tu jadi gitu. Pokok tu jatuh sendiri, boleh belah pula. Someng tak ada. Panggil someng lah. Betul? So. Tukar. Tak ada. Jadi, tiba-tiba boleh jadi sapang daripada pokok. Tanpa ada orang buat, kata, nak tipu pun tengok orang lah. Bukan aku budak-budak lagi, kata, mu nak tipu. Imam Abu Hanifah kata, dah sapang sebuah pun mu tak boleh percaya. Jadi sendiri. Takkan alam ni mu boleh percaya bahawa jadi sendiri. Sapang sebuah ni, hak kecil ni, takkan jadi sendiri. Dah takkan alam yang begini besar mu percaya boleh jadi sendiri. Jadi siapa hak gila ni? Siapa hak gila? Senyap lah dia. Dah betul. Benda kecil pun mustahil ada sendiri. Takkanlah benda yang begitu luas besar ni tak ada yang buat dia. Maka senyap dia menang pula kepada Imam Abu Hanifah. Jadi kita siri-siri perdebatan antara Imam Abu Hanifah ni banyaklah. Banyak. Bukan dia saja, sebelum tu ada Imam Sayyidina Ali pun ada, sahabat pun ada berdebat, dan ulama lain pun ada. Sebahagian ulama menganggap beliau sebagai mutakallim. Mutakallim yang awal daripada kalangan ulama fiqh ahli sunnah jemaah. Jadi Imam Abu Hanifah ni dari segi ilmu akidah, dia tu ahli kalam. Mutakallim tu ahli kalam. Apa maksud ahli kalam? Ulama akidah. Ulama ahli kalam makna ulama akidah. Yang membincangkan akidah berdasarkan dalil akal. Itu dia panggil ulama ahli kalam. Jadi antara yang paling awal Imam Abu Hanifah lah. Memang dia berbanding imam-imam mazhab 4 lain, dia paling awal lah. Yang mazhab ni masih kekal dan juga ramai pengikut sekarang. Tulisan dan pandangan beliau lah yang menjadi asas kepada kitab akidah seperti akidah Tahawiyah. Akidah Tahawiyah tak? Akidah Tahawiyah bukan ada dalam slipper. Sebelum ni tak? Ada tak modul sepak lama? Tak tengok akidah. Rasa saya sebelum ni modul sepak hak lama guna akidah Tahawiyah saja. Terjemahan dia Syarah Ibn Abdul Is. Tapi sekarang ni diubah dah lah. Dalam hak barunya benda Aqidatun Najim tak? Aqidatun Najim tak salah saya lah. Aqidatun Najim. Sebelum ni akidah Tahawiyah. Dah buat apa tukar? Buat ada masalah sikit. Masalah dari segi konten itu. Sebab syarah itu dibuat oleh golongan kita panggil ulama yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab akidah Tahawiyah ni, akidah tu sendiri memang akidah yang disepakati akidah ahli sunnah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi, pengarang kepada akidah Tahawiyah ni, dia ni ulama mazhab Hanafi. Dia antara ulama yang kita kata yang awal yang menulis dalam akidah. Secara susunan akidah, ilmu-ilmu akidah dia. Pembicaraan sifat Tuhan, tentang perkara-perkara ghaib, tentang qada dan qadar, dia. Dan akidah dia ni memang disepakati. Cumanya kumpulan-kumpulan ni
mazhab-mazhab ni dia syarah akidah itu ikut mazhab dia. Jadi kalau hak kita kata Wahabi lah, tersebut teruklah Wahabi ataupun Sudut Salafi ni, mereka ni dia ambil akidah ni dan syarah melalui pemahaman dari segi mazhab dia. Tapi ada 2-3 tempat dia tak boleh, akhirnya dia terpaksa takwil juga. Dia tak boleh terima sebiji sebagaimana Imam Tahawi sebut, dia kena takwil juga. Sebab apa? Sebab mereka tidak mengikut pemahaman yang betul bagi akidah. Kerana itulah antaranya yang masalah ialah syarah kepada Ibn Abdul Is ni. Dia asal kitab Arab tapi disyarahkan diterjemah oleh dalam bahasa Melayu. Jadi kitab tu ada sedikit itulah. Kerana itu kita tukar kepada kitab lain. Jadi akidah Tahawi ni, akidah tu sendiri dia tak panjang pendek je. Kalau boleh cari kedah, kalau terjemahan akidah Tahawi boleh cari kedah. Kalau hak balik Mekah, tak silap saya, antara buku-buku hak diberi ke akidah Tahawi, tapi jaga-jaga hak nota kaki hak dia syarah tu. Dia akan bawa pemahaman ikut pemahaman dia. Tapi kalau matan akidah saja memang tak ada masalah. Itulah akidah Ahli Sunnah, Asy'ariyah pun sama. Dan kitab-kitab mazhab Maturidiyah yang dinisbahkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi, dan kerana Imam Abu Hanifah ni mazhab Hanafi, ulama-ulama Maturidiyah ini dia ni kebanyakannya mazhab Hanafi. Maka mazhab Abu Mansur Al-Maturidi yang kita kenali sebagai mazhab Maturidiyah ini, kebanyakan pengikutnya ialah daripada orang mazhab Hanafi. Orang mazhab Hanafi. Okey. Seorang lagi sambung. Saya cakap. Kita berhenti 9 suku ke apa? 9 berapa tu? Syida? 9 suku. Lepas tu rehat sekejap dah. Okey. Seorang lagi tokoh yang dianggap sebagai Dok tekan tu kok, dok tekan. Tekan. Dia ada dekat tu. Siapa keluar biru? Tekan lama. Ya gini. Ni hak siapa ni? Okey. Halo. Ada dah. Ada dah. Halo. Assalamualaikum. Ada dah. seorang lagi tokoh yang dianggap sebagai perintis kepada penulisan ilmu akidah ialah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wafat 323 Hijrah. Beliau yang asalnya bermazhab Mu'tazilah telah keluar daripada mazhab tersebut setelah melihat penyelewengan dan penyimpangan Mu'tazilah daripada Al-Sunnah dan pemahaman para sahabat. Ketahanan dan kekuatan hujah Imam Al-Asy'ari telah menenggelamkan mazhab Mu'tazilah sehingga mereka tidak berani untuk ke depan bagi mendepani Imam Al-Asy'ari. Beliau telah menggunakan kaedah dan dalil akal di samping dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Imam bagi akidah dalam aliran Asy'ariyah ialah siapa dia? Abu Hasan Al-Asy'ari. Ni benda asas ni. Maknanya kalau soalan biasa tanya, jangan tukarlah pula. Abu Hasan. Dia biasa tukar dengan benda? Apa? Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari sahabat Nabi. Tukar kan. Sebab kita biasa dengar sirah sejarah Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari ni sahabat Nabi. Dia ni moyang lah. Keturunan daripada Abu Hasan Asy'ari, daripada dia lah. Tok atas tu. Daripada keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Lepas ni akan ada tentang biodata Abu Hasan Asy'ari. Jadi jangan tukar. Ni khabar dulu Saya tak tahu siapa buat soalan lepas ni. Kok saya buat bulak kan? Nak khabar dulu. Utuh sikit. Abu Musa sahabat. Sini Abu Hasan. Abu Hasan Al-Asy'ari. Titih dia. Jadi dia ni asal Mu'tazilah.
Dia mati, ayah dia meninggal kecil, mak dia nikah dengan orang lain. Pak tiri dia ialah Abu Ali Al-Jubba'i. Kali sejarah dia kita akan tengok. Menarik sejarah dia. Abu Ali Al-Jubba'i. Pak tiri dia. Jadi pak tiri dia ni ialah ulama Mu'tazilah zaman tu. Jadi bila dididik oleh pak tiri dia, memang dia akan jadi Mu'tazilah lah. Kalau kita duduk di Iran pun, jadi Syiah ke tak tahu? Kita pun dah tahu. Tuhan takdir kita ni alhamdulillah dah. Kita duduk sini jadi Islam, ahli sunnah, mazhab Syafi'i, terjaga pula agama kita. Syukurlah tu. Kalau lahir di Iran, lahir di Iraq dan tempat-tempat ada Syiah ke, jadi kita mazhab dia kita tak tahu. Okey. Jadi sebab tu kena jaga molek akidah ni. Maka dia pun asal mazhab Mu'tazilah. Keluar daripada mazhab tersebut. Bila tengok Mu'tazilah ni lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan juga pemahaman sahabat. Sebab apa? Dalam Nabi SAW sebut, dia kata sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa firqah. Semua dalam neraka kecuali satu kelompok saja. Ma ana alaihi wa ashabi, iaitu orang yang ikut pegangan aku dan pegangan sahabat aku. Apa yang ditinggalkan oleh aku dan sahabat aku. Jadi atas pada itu tu timbulnya ahli sunnah. Ahli sunnah tu mengikut sunnah Nabi. Wal jamaah tu menunjuk kepada jamaatul muslimin. Kumpulan ramai orang Islam. Majoriti lah. Kalau Islam dia panggil mainstream lah. Mazhab mainstream. Mainstream dalam Islam ni. Mainstream dalam Islam ni memang bukan Syiah. Bukan Syiah. Kalau tengok majoritinya, ahli sunnah jamaah. Fiqh 4 mazhab tu. Akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Hak tu yang diulang-ulang dan juga disebut. Dan memang itu yang menjadi asasnya. Kat Malaysia kita gitu juga. Dalam fatwa, dalam majlis-majlis fatwa, dalam majlis-majlis agama negeri pun dah ada negeri yang sebut secara jelas berakidah dengan akidah Abu Hasan Asy'ari dan juga fiqh bermazhab Syafi'i dan berakhlak dan juga tasawuf dengan tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Jadi tu comel dah tu. Jalanan dan susunan tu comel dah. Kemudian bila dia keluar pada Mu'tazilah dan dia tulis kitab dan dia berdebat dengan golongan Mu'tazilah, akhirnya mati hujah. Sebab senjata Mu'tazilah iaitu ilmu akal telah dikuasai oleh Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri. Tapi dia guna senjata musuh untuk bunuh musuh. Mana? Di situ sebelum ni orang ilmu akal ni hanya berlika dalam golongan Mu'tazilah. Ahli sunnah tak suka main ilmu akal. Bicara Quran, hadis. Quran, hadis. Quran, hadis. Jadi bila Quran, hadis nak debat dengan orang, musuh pula mahir ilmu akal, masyarakat akan tengok siapa menang. Awak guna akal. Kalau berdebat dengan Quran, hadis saja, tanpa menggunakan ilmu akal, kadang-kadang tak mampu nak mematahkan hujah lawan. Kalau tidak reti susunan penghujahan akal. Jadi ilmu akal ni memang masyhur di kalangan Mu'tazilah. Sebab itu kalau kita tengok, ini juga kita kena faham situasi yang berlaku sekarang. Golongan-golongan Wahabi Salafi ni, dia datangkan kalam seperti Imam Syafi'i, kalam ulama-ulama salaf yang mencela ilmu akal, yang mencela ilmu kalam. Kalau kita dengar memang ada. Dia kata Imam Syafi'i menuduh orang ahli kalam ni sebagai sesat. Lebih baiklah orang tu mencelupkan tangannya dalam darah babi daripada dia masuk bicara dalam ilmu kalam. Makna hinanya, kotornya ilmu kalam. Okey. Kalau kita tak faham sejarah, kita akan kata, ni sifat 20 ilmu kalam. Imam Syafi'i larang belajar ilmu kalam.
Imam Nawawi pun kata hukumnya ilmu kalam ni haram. Kecuali, ada kecuali lah. Imam Ibn Salah, minta maaf, bukan Imam Nawawi. Ataupun Nawawi dengan Ibn Salah. Dia juga antara orang yang mengharamkan lah ilmu kalam ni. Tetapi, yang dimaksudkan oleh salaf, apabila salaf mengatakan haram belajar ilmu kalam mana ni? Kalau kita tak belajar, tak faham sejarah perkembangan ilmu kalam, kita kata, tak boleh belajar kita ni kitab ilmu kalam. Imam Syafi'i sendiri melarang dan menuduh ahli kalam ni ahli zindik, orang ahli bid'ah. Sebab dia tak faham kalam mana yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i maksud ilmu kalam tu ilmu kalam Mu'tazilah. Zaman tu ilmu kalam ni Mu'tazilah. Kalau sebut ilmu kalam Mu'tazilah, sebut ilmu kalam ahli bid'ah. Sebab ahli sunnah masa tu tidak cara ilmu kalam. Mereka membicarakan Al-Quran dan hadis dan mereka tumpu pada Quran hadis saja. Mereka tak cara. Bila sebut ilmu kalam memang Mu'tazilah. Jadi yang dikata oleh Imam Syafi'i, yang dihentam oleh Imam Syafi'i itu ialah menghentam mazhab sesat yang menggunakan ilmu kalam. Bukan menghentam ilmu kalam secara umum. Dan ilmu kalam yang dimaksudkan oleh mereka ialah ilmu kalam masa tu masih bercampur dengan akidah-akidah sesat. Hak ambil daripada pahaman Yunani dulu. Hak ambil daripada pahaman-pahaman yang dibawa oleh Aristotle, daripada pahaman-pahaman yang dibawa oleh pemikir-pemikir ahli falsafah barat, ahli falsafah Yunan ketika itu. Hak ni yang bahaya ni. Yang ni yang dikeji oleh Imam Syafi'i dan ulama salaf. Kerana ilmu kalam masih belum dibersihkan daripada pemahaman salah. Jadi celaan tu kena kepada ilmu kalam tu. Ni kena faham juga ni. Kalau orang tanya, sifat 20 ni ilmu kalam. Imam Syafi'i kan haram belajar ilmu kalam. Cela belajar ilmu kalam. Orang ilmu kalam ni sesat. Ilmu kalam mana? Ilmu kalam zaman tu. Ada pun ilmu kalam ni, setelah dia diambil oleh Islam, dan ulama Islam kaji, dia buang dah hak sesat-sesat tu. Dia buang dah pahaman-pahaman sesat tu dibuang. Sehinggalah ilmu kalam tu dimasukkan dalam akidah, dibicarakan melalui pemahaman ahli sunnah dah. Jadi ilmu kalam hak bawa sekarang ni, ilmu kalam hak bersih dah. Hak masih ada kotor-kotor tu kena buka kitab-kitab hak asal. Hak karangan, hak dibuat oleh Farabi, Ibn Rushd, dibuat oleh Ibn Sina, hak tu ada lagi. Hak tu ada lagi. Hak tu pasal apa yang masih belum suci. Hak ilmu kalam, hak sifat 20 kita ni, tak usah risaulah, hak tu buang lama dah. Tak ada dah benda-benda yang sesat, tidak ada dah benda-benda yang meragukan. Okey. Jadi kerana zaman itu ahli sunnah tidak masyhur dengan ilmu kalam. Tapi Imam Abu Hasan, Allah Ta'ala tentukan, dia hidup dalam lingkungan Mu'tazilah. Dia tahu senjata musuh. Dia gunakan senjata ilmu kalam untuk jatuhkan musuh. Untuk jatuhkan Mu'tazilah. Sehingga kan, lepas dia naik tu, Mu'tazilah ni kira tenggelam terus. Tak naik. Tak berani ke depan nak berbahas dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Tak boleh. Sebab apa? Kami memang debat. Memang kalah. Kerana dia tahu selok-belok perbahasan kalam. Beliau menggunakan kaedah dan dalil akal. Di samping Quran dan juga hadis. Ingat. Jadi kita Asy'ariyah ni bukan mendahulukan akal. Akal ni alat untuk faham Quran dan hadis. Dia bukan asas, bukan kepala kereta api hok tarik robot tu bukan. Bukan Quran hadis kena ikut dia. Dia kena ikut Quran hadis. Kepala robot kereta api tu Quran hadis. Bahan api dia tu akal. Jadi akal ni menggerak dan juga membawa Quran hadis dengan pemahaman yang betul. Jadi itu kefahaman berkaitan dengan akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga ilmu kalam ini. Disebabkan jasa besar, kita berhenti dulu untuk rehat sekejap. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan untuk menjawab selain ini.